Beliau lulusan Universiti Al-Azhar dalam bidang usuluddin. Dan Ustaz Suhaimi juga merupakan setiausaha kepada Pertubuhan Ikram Daerah Pontian. Beliau berasal dari Puchong, Selangor. Anak baru 7 orang, dan sekali menetap di komplek bukan Naga. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Taala kerana dapat diberi peluang untuk bersama-sama dalam majlis ilmu, yang mana dalam majlis ini kita dapat berkongsi segala pengalaman, dan Ustaz akan memberi kupasan berdasarkan buku yang bertajuk Kepribadian Seorang Muslim ataupun Syakhsiah Muslim, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi. Jadi insyaAllah tanpa banyakkan masa lagi, saya menjemput Ustaz Suhaimi untuk memberikan sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa habibir rabbil alamin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Subhanallahu azim. Yang saya hormati pengacara majelis, Tuan Haji Khairuddin, yang dipertua Ikram daerah JBT, Profesor Madya Dr. Turudin bin Malazim, seluruh jutawan Ikram Pontian, tuan-tuan dan puan-puan, serta anak-anak yang rahmati Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesehatan untuk datang ke dalam majlis halaqah mingguan Ikram daerah Johor Bahru Tengah. Mudah-mudahan pengorbanan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini semata-mata datang untuk menambahkan lagi kefahaman kita, meningkatkan lagi ilmu kita, menyempurnakan lagi amal ibadah kita. Kerana amal ibadah kita akan lebih sempurna sekiranya kita memiliki ilmu, memiliki kefahaman. Jadi kerana itu kita mestilah berusaha menambahkan ilmu kita daripada hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun demi tahun. Dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, kerana mengikut satu kajian yang ada dengan Radio Hakim lain, keberkesanan dalam menuntut ilmu 10% keberkesanannya ialah daripada pembacaan. Daripada pembacaan. Sikit je, ya. 20% keberkesanannya ialah daripada kita melihat, ya. Dan 30% daripada mendengar. Tetapi kalau kita melihat dan mendengar 50%. Melihat dan mendengar 50% keberkesanan. Seperti kita hadir pada malam ni, kita lihat muka saya lah, dan lihat layar ke depan ni, dan mendengar apa saya akan perkatakan, kupaskan, ya, walaupun saya bukan orang yang layak, ya. Kerana buku ini memang nak cari susah, saya pun dapat dalam ini.
Memang di internet ada, tetapi dalam bahasa Inggris, seperti yang tuan-tuan dan puan lihat di depan itulah, yang boleh download. Tapi dalam bahasa Indonesia tak ada. Melayu lagi tak ada. Walaupun sebenarnya telah boleh terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi tak ada dalam internet lah. Tapi buku adalah buku ni pun baru dia dapat 2 hari daripada sahabat kita yang baru pulang daripada jemaah haji, daripada haji, dan beliau beli di Mekah. Lagi, kalau perbincangan secara muzakarah grup studi apa semua itu 60% atau 70% satu kan. Tetapi kalau kita belajar, melihat, mendengar, dan kita belajar dengan niat untuk diamalkan, untuk dilaksanakan, untuk dihayati dalam kehidupan kita, keberkesanannya lebih lagi 95%. Jadi oleh kerana itu, kehadiran kita pada hari ini bukan sekadar kita datang nak tahu saja, dia nak tambah ilmu saja, tetapi kita tambah ilmu, nak tahu untuk kita amalkan supaya kehidupan kita lebih sempurna lagi, ibadat kita lebih sempurna lagi, dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim akan lebih sempurna lagi. Jadi oleh sebab itu tajuk kita pada malam ini ialah kepribadian Muslim, syakhsiyatul Muslim. Dalam bahasa Inggeris itulah ya, the ideal Muslim. Jadi saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, saya ucap terima kasih kepada pihak Ikram Johor Bahru Tengah kerana menjemput saya untuk memberikan sedikit kongsian kupasan tentang tajuk ini. Sebenarnya ramai lagi orang yang hebat di daerah LGBT ni. Dan tahniahlah kepada pihak Ikram Johor Bahru Tengah kerana menganjurkan halaqah mingguan. Jadi dia dah tetap setiap minggu. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lepaskan peluang. Kalau dah datang hari ini seorang, minggu depan ajak kawan 2 orang, minggu depan ajak lagi seorang, 3 orang. Lama-lama akan penuh lewat ni. Penuh, dah tak ada orang duduk kat kursi ni, semua duduk kat lantai. Tak muat kursinya. Kursi yang ada yang bersusun tu pun semua habis. Jadi insyaAllah pada minggu datang kita akan tambah seorang demi seorang. Kerana sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW menyatakan kepada kita, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang ataupun sesiapa yang dikehendaki Allah sesuatu khairan, sesuatu yang baik, kebaikan, yufaqihu fid-din, Allah akan berikan dia faqih, kefahaman, kedalaman ilmu. Ya, maknanya orang yang telah dipilih oleh Allah. Tuan-tuan dan puan-puan hari ini orang-orang yang dipilih oleh Allah, hadir ke dalam majlis ilmu supaya Allah akan anugerahkan khairan, kebaikan. Ya, kalau kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis ini ialah kebaikan yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat, bukan sekadar di dunia saja. Ya, di dunia ini kita boleh hidup dengan sempurna sebagai seorang Muslim. Di akhirat kita akan dapat balasan yang baik, berganda-ganda balasan ataupun pahala yang kita akan dapat. Jadi lama kan semua ni. Kita teruskan. Kenapa kita nak bincang tajuk syakhsiyatul Muslim, kepribadian Muslim? Kerana kita lihat pada hari ini realiti umat, sebagaimana dalam hadis Nabi yang tuan-tuan dan puan-puan dah biasa dengar, dah biasa baca pun, tentang duduk ya, komputer ni kecil sangat, jadi saya kena dudukkan. Yang bermaksud hampir-hampir seluruh bangsa, kaum ataupun musuh-musuh Islam mengelilingi kamu seperti mana orang-orang yang kelaparan mengelilingi hidangan mereka. Akan ada satu zaman nanti Nabi gambarkan kepada kita di mana kita di umat Islam dikelilingi oleh musuh-musuh Islam, diserang daripada seluruh penjuru-penjuru untuk melemahkan kita, untuk menghina kita. Ya, kalau tuan-tuan tengok baru ni dalam video klip, tentera Amerika mengencingkan jenazah pejuang-pejuang Taliban. Kencingan ya. Betul ke mengencingkan bahasa? Kencingan jenazah. Ini satu tindakan yang biadab, yang kurang ajar. Kenapa mereka berani buat itu? Kerana kita dalam keadaan lemah. Kita dalam keadaan lemah, tak mampu nak balas, tak mampu nak serang balik dan sebagainya. Jadi kerana itu kita telah diserang dari berbagai sudut sehingga akhirnya kita menjadi lemah. Jadi kerana itu para sahabat pun tanya kepada Nabi, apakah ia disebabkan bilangan kita yang sedikit? Adakah pada waktu orang Islam dikelilingi oleh musuh-musuh Islam ini orang Islam sikit?
Orang Islam ni ada 10 je, orang kafir ni ada 1000. Tak ada, sebenarnya tidak. Nabi kata, bahkan bilangan kamu pada ketika itu sangat ramai, tetapi umpama buih-buih di lautan. Ramai, seperti hari ini orang Islam berbilion-bilion. Orang Islam dengan orang Kristian ramai siapa? Orang Islam lagi ramai. Orang Islam lagi ramai berbanding orang Kristian ataupun orang Hindu, orang Buddha dan sebagainya. Tapi orang Islam ini telah dikeroyok lah, bahasa Jepun ni lain, dikeroyok, dikelilingi, diserang dari berbagai sudut, berbagai penjuru. Akhirnya kita jadi lemah. Dan orang Islam ketika itu umpama buih-buih di lautan, lemah, tak ada makna apa-apa. Lemah, Allah telah mencabut dalam hati musuh-musuh kamu perasaan gerut terhadap kamu. Orang-orang kafir dah tak takut dengan Islam dah. Kalau dia nak bunuh ke, dia nak seksa ke, nak tangkap, nak tindas ke, dah tak ada rasa apa, dah tak takut dah. Kalau dulu dengar saja tentera Islam, dengar saja kerajaan Islam nak datang, nak serang, mereka dah ketakutan dah. Akhirnya mereka akan bendera putih, surrender dengan tentera Islam. Kerana tahu tentera Islam ini pasti akan menang dan akan menguasai mereka, dan mereka akan, dan terusnya mereka menyerah kalah dan sanggup membayar ghanimah, satu lagi apa? Jizyah. Dia akan sanggup bayar jizyah walaupun mereka paksa menyerah. Jadi itulah sebenarnya realiti umat hari ini. Dan apa yang berlaku pada hari ini ialah orang Islam telah kehilangan syakhsiyatul muslim. Hilang dah. Kepribadian Islam itu dah hilang. Keaslian sebagai pribadi Islam dah tak ada dah. Gambaran kehidupan sebagai seorang muslim itu dah tak ada. Sebaliknya sudah hanyut, sudah tak menggambarkan lagi walaupun dia seorang Islam. Yang ada hanya raya. Kalau raya semua sambut. Ya, sama ada orang tu sembahyang ke, tak puasa ke, mereka tetap sambut raya. Ya, jadi kerana itu Islam ni hanya tinggal apa kata? Apa panggil? Syiar-syiar. Syiar-syiar saja. Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Korban. Tetapi sebagai kepribadian tu dah hilang. Jati diri dah hilang. Dah tak ada lagi, tak boleh dikenal dah. Kalau kita tengok orang ni Islam ke tidak ya? Sebab serupa dengan yang Islam. Sekali pandang, rupanya bila tengok namanya orang Islam. Rupanya orang Islam, namanya betul-betul nama orang Islam. Dekat nama KIC tu lah. Tapi dengan gaya pakaian, dengan gaya berjalan, dengan gaya bercakap, dengan gaya rambut, dah tak ada lagi dah kepribadian sebagai seorang Islam. Hilang, hilang. Jadi ini satu kejayaan. Oleh kerana itu, kita hari ini berbincang, ya, dan Dr. Muhammad Ali Hashimi, dia dah tulis buku ni sejak tahun 80 lagi. 80 berapa ni? 81 pun, ya. 81. 1 lebih tahun 81. Dah berapa tahun ni? Dah 20 tahun dah. Ya. Betul. 81 sekarang 2011. 30 tahun. Ya Allah, dah tahu salah kira ke. Macam tak lulus lah sama apa ya. Campur betul. Ya. Jadi beliau nak mengajak kita ni supaya kembali kepada Islam, kerana hanya dengan Islam lah manusia mendapat balik semula kepada kemuliaan, kepada ketinggian, kepada kekuatan, kepada kegemilangan. Itu saja cara kita mengembalikan kepribadian tu, balik semula berpegang teguh kepada Islam. Walillahil izzatu walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minin. Walillahil izzati wa lirasulihi walil mu'minin. Betul. 3 tu. Hanya kepada Allah lah izzah, kemuliaan, ketinggian, kekuatan itu. Wali rasulihi, dan juga kepada para mukminin, kepada rasulnya, dan juga walil mukminin, dan juga para mukmin kita lah. Ya, maksudnya hanya izzah, kemenangan, kejayaan, kegemilangan itu hanya Allah, hanya bila kita berpegang Allah, hanya kita mengikut ajaran Rasul, dan hanya untuk orang-orang mukmin. Apabila dia kembali semula kepada Islam, baru kita dapat izzah, baru kita dapat kemuliaan itu. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, ya, jadi kita pada malam ini nak bincang
apakah dia pribadi Muslim, dan apakah jalan-jalan, perilaku-perilaku, amalan-amalan, tindakan-tindakan yang patut kita laksanakan. Sebelum kita minta orang di luar sana supaya memiliki pribadi Muslim, kita nak bina dulu diri kita dulu. Macam mana hubungan kita dengan Allah, macam mana hubungan kita dengan keluarga, dengan ayah ibu, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan suami, dengan jiran-jiran, dan juga kepada masyarakat. Jadi perbincangan beliau di dalam buku ni sangat mudahlah, benda-benda yang asas saja, ya, yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, hubungan yang berkaitan manusia dengan diri dia sendiri, dengan kedua orang tua, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan kaum kerabat, dengan tetangga dia, dan juga saudara-saudara dia, kawan-kawan dia, dan juga masyarakat sekalian. Itu saja perbincangan kita, berat. Kita berat sangat, ya. Kita bukan nak bincang macam mana nak tegakkan negara Islam, sini tak ada. Kita lebih kepada kepribadian kita, dengan diri kita, dengan Allah, dengan diri kita, dengan masyarakat yang berada di keliling kita ni, keluarga kita khususnya. Jadi insyaAllah tuan-tuan, kalau malam ni kita tak habislah kitab ni satu malam ni. Kalau kita nak habis satu malam ni, besok pagi lah baru habis. Kalau sama ketemu tak apa, kan? Ini baru sejam kita pun dah selesai dah. Ngantuk, otak kita dah penuh, kan? Jadi kerana itu insyaAllah pada malam ni kita hanya bincang satu tajuk je, iaitu tentang hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Itu saja untuk malam ni. Okey, seterusnya kita nak kembali kepada Islam, ialah nak melahirkan kepribadian Muslim yang tercermin gambaran Islam. Pribadi kita ni menggambarkan Islam. Bila orang tengok kita, tengok, oh inilah gambaran Islam. Sebagaimana Nabi SAW ketika ditanya oleh Khalid, ditanya oleh para sahabat kepada Aisyah, Aisyah jawab, oh, bagaimanakah akhlak Rasulullah? Aisyah jawab, oh, kana khuluquhu al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi itu maknanya tingkah laku Nabi. Ya, kalau orang Melayu ni faham akhlak ni maknanya perbuatan-perbuatan yang baik. Sebenarnya akhlak itu bukan perbuatan yang baik. Akhlak itu sama ada perbuatan baik ataupun perbuatan yang tak baik. Akhlak itu ialah maknanya tingkah laku yang lahir daripada dalam kita. Daripada dalam kita. Kalau dalam kita ni bersih, melahirkan akhlak yang baik. Kalau dalam kita ni kotor, melahirkan akhlak yang tidak baik. Jadi kerana itu, keseluruhan akhlak Nabi, tingkah laku Nabi adalah cerminan kepada Al-Quran, cerminan kepada Islam. Ini yang kita nak. Kita nak bentuk diri kita ni, diri kita sendiri adalah cerminan kepada Islam. Orang tengok kita, inilah Islam, inilah indah Islam. Akhlak kita, pergaulan kita, percakapan kita, pemikiran kita, pakaian kita, semua orang tindak tanduk kita adalah cerminan kepada Islam. Ini yang kita nak lahirkan, ya. Dan oleh kerana itu juga Rasulullah telah mencetak orang-orang yang mencerminkan Islam. Kalau Rasulullah SAW berjaya mendidik diri dia, membentuk diri dia sehingga dia menjadi seorang memiliki pribadi Islam, bahkan Rasulullah SAW juga berjaya melahirkan, mendidik para sahabat menjadi generasi yang menjadi gambaran pada Islam. Bukan seorang, bahkan beribu-ribu orang yang telah berjaya ditarbiyah, dididik oleh Nabi SAW, ya, sehingga mereka menjadi generasi umat yang paling baik, generasi contoh. Sehingga hari ini satu generasi, ramai lah, ya, ramai, bukan seorang dua orang, bukan 10-20 orang, bukan 100, beribu-ribu lahir hasil tarbiyah madrasah Rasulullah SAW. Jadi kerana itu tuan-tuan dan puan, ya, saudara-saudara sekalian, ya, kita nak lahirkan diri kita ni kepada Islam. Kemudian kita nak lahirkan kepribadian dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Itu tanggungjawab berikutnya lah. Okey, kita tengok sedikit, ya, definisi pembentukan pribadi Muslim. Ini saya ambil daripada internet, ya. Tapi dalam masalah minta maaf kalau terjemahannya tak betul. Pembentukan pribadi Muslim bermaksud menyediakan insan ataupun manusia yang mempunyai cara berfikir, akal Islam. Macam mana cara berfikir Islam? Macam mana kita berfikir, cara fikir dia, cara fikir Islam? Walaupun dia belajar di universiti di barat pun, dia tetap cara fikirnya Islam. Apatah lagi kalau dia berfikir, apatah lagi kalau dia belajar di universiti yang bidang agama. Ini di dalam bidang yang bukan agama pun, dalam bidang ekonomi ke, bidang fizik ke, bidang kimia ke, bidang engineer ke, apa-apa saja ke,
tetapi pemikiran dia tentang pemikiran Islam. Ini yang kita nak, di mana ia memiliki gambaran yang bersesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, mabani Islam. Jadi apa yang keluar ni semua bertepatan dengan prinsip Islam, bertepatan dengan hukum hakam Islam, bertepatan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kerana itu tuan-tuan, Dr. Ali Al-Hashimi ni, yang macam mana dia terdetik menulis buku ni, ya, kerana dia lihat masyarakat pada hari ini tak sempurna dari segi kepribadiannya. Contohnya, dia seorang yang kuat ibadat, rajin pergi masjid, tetapi bila dia keluar daripada masjid, mulutnya masih lagi mengata orang, ya. Tidak tanduknya masih suka buang masa, borak-borak kosong dekat kedai runcit, kedai kopi. Kedai runcit tak lah, kedai kopi lah biasanya kan. Apa yang lama kan? Ini ahli jamaah masjid ni, kan? Sepatutnya dia tahu menghargai masa. Masa tu sangat bernilai. Masa itulah kehidupan, kata Imam Salbana. Al-waktu wal hayat. Tapi dia buang masa. Dan ada juga yang pergi masjid juga, Tok Imam lagi, Tok Bilal lagi, ahli tetap azhar masjid pun ke surau ke, tapi isteri dia kat rumah, anak-anak dia kat rumah, tidak diberikan didikan agama. Dibiarkan istrinya tidak untuk aurat, dibiarkan anak-anak tak untuk aurat, dibiarkan anaknya berpelesiran, malam-malam baru balik. Ini contohlah, dia tak seimbang. Jadi kerana itu Dr. Ali Hashimi ini membuat benda yang perkara yang asas dia berkaitan dengan peribadi Muslim, apa yang patut dia dilaksanakan dalam kehidupan dia, dalam tingkah laku. Jadi kerana itu, orang yang memiliki peribadi Muslim ni, dia cara fikirnya mestilah bersesuaian dengan prinsip Islam. Maknanya kalau dia nak pastikan keluarga dia mesti menepati prinsip Islam, menutup aurat, memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Dia didik anak-anak dia, isteri dia supaya begitu. Dan seterusnya, dia menghiasi diri dia dengan roh seorang mukmin. Dia hiaskan diri dia dengan kepribadian seorang mukmin, iaitu apa? Beriltizam, memberikan komitmen, berpegang teguh dengan Islam dari segi zahir dan batin. Hati dia, jiwa dia, roh dia, dan juga zahir dia, tingkah laku dia, perbuatan dia, itu ialah gambaran kepada dia berpegang dengan Islam. Dengan itu, maka tercerminlah sebuah gambaran Islam, surah Islamiah. Maknanya kita boleh lihat, macam kita tengok potret lah, bahasa Inggeris kata potret, gambar. Kita tengok gambar, itulah Islam. Tengok gambar, itulah Islam. Ya, tapi kalau tengok gambar, confused lah kita. Islam ke tidak ya? Itu kan. Tapi kalau kita tengok je, inilah Islam. Tapi jangan kita gambarkan, pakai lebay, janggutnya panjang, dia panjang, tak janggut pendek dia. Islam tidak semestinya lah, ya. Itu pun Islam lah, ya. Tapi jangan hukum yang itu aja. Seterusnya, apa lagi? Sebuah gambaran Islam dalam diri insan yang baru, di mana ia melaksanakan Islam dalam semua perkara dalam diri dan juga pelakuannya bersama orang lain. Maknanya dia akan laksanakan kehidupan Islam itu dalam diri dia. Daripada dia bangun tidur, daripada dia pergi bekerja, sampailah dia tidur balik, dalam sehari itu dia pastikan rutin dia, kehidupan yang memenuhi tuntutan Islam. Apatah lagi dalam hal pergaulan dia dengan orang lain, pergaulan dia dengan isteri, dengan suami, pergaulan dia dengan anak-anak, pergaulan dengan rakan-rakan sekerja, pergaulan dengan kawan-kawan di universiti, pergaulan dia dengan jiran-jiran, pergaulan dia dengan pesyarat-pesyarat, dengan rakan-rakan di pejabat dan sebagainya. Semuanya menggambarkan kepribadian Islam. Ini yang kita nak. Jadi oleh sebab itu, dalam firman Allah yang saya bacakan tadi, man amila sholihan min zakarin wa unsa, sesiapa yang beramal soleh, sama ada lelaki dan perempuan, wa huwa mu'minun, sedang ia seorang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Yang itu disimbolkan, ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan mereka dengan kehidupan yang baik.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita berpegang teguh dengan Islam, melaksanakan amal soleh, inilah yang Allah janjikan. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ya, kehidupan kita selamat, keluarga kita selamat, masyarakat kita pun selamat. Ini kita gempar satu Malaysia, Wadina rumahnya kena gempar. Suaminya kena pukul. Anak-anaknya kena ikat. Ceritanya lah ya. Jadi, kenapa jadi macam ni? Kerana kehidupannya tak aman. Kenapa tak aman? Kerana kepribadian itu sudah hilang, kepribadian Muslim itu. Ya, sedangkan kalau semua orang memiliki kepribadian Muslim, dunia ini aman, dunia ini selamat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan rahmat, kesejahteraan, keselamatan, kasih sayang kepada seluruh umat. Semua aman, semua aman damai. Ya. Walaupun kita ada peluang nak curi pun kita tak nak curi. Ada peluang kita nak ambil, nak tipu pun kita tak nak tipu. Kerana kepribadian Muslim itu yang menyebabkan dia mengelakkan diri dia daripada terjebak pada benda yang mungkar. Terus sambung lagi. Bukan saja dia mendapat hayatan thayyibah tadi ya, kehidupan yang baik, bahkan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu. Kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dua kita akan dapat ya. Kalau kita beramal soleh, maksudnya kita hidupkan kepribadian Islam tadi dalam diri kita dan keluarga kita, dalam seluruh kehidupan kita. Yang pertama kita dapat ialah hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Dan yang kedua kita akan dapat apa? Ajrahum. Kita akan dapat ajr, kita akan dapat pahala. Pahala yang biasa makanu yang lebih baik daripada apa yang kita kerja. Kita kerja sikit je. Kita bangun pagi-pagi sembahyang subuh, ya, berjamaah di masjid, sikit je pengorbanan kita, tapi Allah akan berikan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kita tolong kawan-kawan yang susah, yang sakit ke, yang memerlukan bantuan kita ke, kita berikan pertolongan itu, pahalanya kita akan diberi oleh Allah berganda-ganda lebih banyaknya. Wallahu a'lam ya. Okey, terus. Satu lagi ialah firman Allah. Ini saya nak cerita tentang betapa beruntungnya kalau kita memiliki syakhsiah Islam. Ya. Dalam firman Allah yang berikutnya surah Thaha ayat 1, 2, 3 ni. Fa manittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka sesiapa yang mengikut petunjukku, niscaya ia tidak akan sesat dan tidak pula akan menderita azab sengsara. Jadi siapa yang mendapat hidayah ni sehingga dia memiliki kepribadian Muslim, kepribadian Islam yang sempurna, maka dia tidak akan sesat dan seterusnya tidak akan ditimpa azab di hari akhirat nanti. Tak ada pilihan lain tuan-tuan dan puan. Ya. Kita kena bentuk diri kita ni dengan kepribadian Islam supaya kita bahagia di dunia dan akhirat, selamat di dunia dan akhirat. Dan seterusnya kita dapat hidayah. Sebagaimana saya sebutkan tadi hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah sesuatu kebaikan untuk dia, maka dia akan diberikan kefahaman agama. Jadi kalau kita faham agama, untuk kita hayati, untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita ni, nescaya kita akan diberikan kebaikan di dunia akhirat. Okey, ini mukadimah boleh. Berapa kali? Okey, bahagian yang pertama. Ini baru masuk buku dia, yang tadi itu bukan. Yang tadi itu mukadimah saya sendiri. Jadi bahagian yang pertama ni selain daripada seorang Muslim dengan isteri dia, dengan anak-anaknya, dengan jiran-jiran dia, dengan kawan-kawan dia, dan dengan diri dia sendiri. Yang pertama ialah seorang Muslim dengan Tuhannya. Pribadi Muslim yang pertama sekali, macam mana hubungan dia dengan Tuhannya. Yang itu kita nak bicarakan. Jadi kalau pribadi Muslim ni, dia dengan Tuhan pun masih banyak lagi masalah, tak sempurna, tak lengkap, yang sebagaimana yang sepatutnya, maka dia belum sampai lagi tahap syakhsiyatul Muslim tu, kepribadian Muslim. Okey, yang pertama, ini semua saya ambil, betul-betul saya ambil daripada buku ni ya. Saya tak pernah lagi, cuma kupas je lah, bergantung pada saya lah. Okey, yang pertama ialah mukmin yang sedar. Al-mukminu wa'yun.
Al-mu'minu wa'yun, mukmin yang sedar. Sedar macam mana? Okey, sedar bahawa ia selalu memerlukan pertolongan Allah. Kita masih sedar. Kita tak ada tempat lain kita nak minta tolong kecuali hanya pada Allah. Minta tolong pada manusia, manusia tak boleh buat apa. Sikit-sikit boleh lah. Kita minta selamat di dunia akhirat ni, kita minta pada siapa? Allah. Kita minta sehat pada siapa? Allah. Kita minta murah rezeki pada siapa? Allah. Kita minta panjang umur? Allah. Kita minta anak-anak kita bahagia, selamat, pandai, berjaya dalam pelajaran, berjaya di dunia akhirat, ya, memiliki akhlak yang baik. Tak lain tak bukan hanya kepada Allah. Kita memang sangat memerlukan Allah. Okay, apa dalilnya? Kita memerlukan pertolongan Allah. Saya tak sempat nak cari. Okey, seterusnya. Kalau ada, boleh bagi tahu. Mukmin yang sedar bahawa kuasa Allah lah yang menjalankan urusan alam semesta dan urusan manusia. Yang ini yang mahal sekali ini kan. Kerana Allah lah dengan kuasa yang ada, dia tak perlukan bantuan siapa-siapa. Dengan kebijaksanaan, kekuasaan, kehebatan yang ada, maka Allah telah mentadbir alam semesta ini sejak daripada dulu lagi. Sejak daripada alam ni ada, diwujudkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah, sampai sekarang tak pernah ada masalah. Rosak ke, nak kena repair, bagi maintenance ke, tak ada. Ya, sentiasa sempurna, tepat di masa, tak ada apa-apa masalah, pelanggaran ke, tak pernah berlaku. Tapi kalau kita ada kereta kita nak kena servis, kejap rosak, nak kena servis lagi, nak kena baiki, kan? Lagi apa? Itu kereta lagi apa? Apa lagi yang nak kena servis lalu? Kalau handphone rosak, buang je lah, kan? Buat murah kan? Kalau kereta takkan buang kan? Tetapi alam ciptaan Allah yang diuruskan, ditadbir oleh Allah ni sangat sempurna, sangat lengkap ni, tak pernah ada masalah apa-apa. Ya, sejak daripada dahulu sudah ada. Orang mukmin ni sedar, ya, sedar bahawa inilah alam yang indah, yang cantik, yang sempurna ini ditadbir oleh satu kuasa yang maha agung, yang mana kita sangat-sangat bergantung kepada Allah. Jadi kerana itu kita yakin bahawa hanya Allah lah tempat sembahan kita. Dan kita sebenarnya disuruh memerhatikan alam ini. Perhatikan alam ini, perhatikan keindahan, perhatikan kehebatan alam ini. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard. Ini dia maknanya, ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bertukarnya siang dan malam, la ayatin li ulil albab. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah kepada orang-orang yang ada akal fikiran, orang-orang yang berakal. Jadi bila kita lihat alam ni dengan yang begitu cantik, yang sempurna ni, kita berfikir, ya, dalam ni ada disebut wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi bila kita lihat alam ni, kita berfikir, ya, kita berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Kita berfikir. Dan kalau orang yang menggunakan akal berfikirannya untuk berfikir, dia akan menemui kekuasaan Allah. Dia akan lihat kehebatan Allah, lalu akan menambahkan iman, ya, mendekatkan diri dia kepada Allah. Timbul rasa gerun, rasa takut dia kepada kehebatan Allah. Tetapi orang yang tak mau memandang kepala dia ke langit untuk melihat kekuasaan Allah, dia tak rasa. Sebab itu dia tak gerun, dia tak rasa takut untuk berbuat jahat, untuk berbuat maksiat, ya, kerana dia tak menyadari bahawa Allah itu ada, sedang perhatikan tidak tanduk mereka ini. Tentang kejahatan-kejahatan yang dia buat itu semuanya akan dibalas oleh Allah. Dia tak nak melihat, ya, dia tak nak melihat tentang keagungan kuasa Allah. Sedangkan perkara ini disuruh untuk kita wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Berfikirlah, supaya kamu berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Dan kita biasanya kalau melihat kejadian bumi ini, kita akan takut bagaimana ayat Allah ni, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau jadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Allah tak akan jadi dengan sia-sia. Ini patutnya bila kita lihat alam ini, kita kena cakap itu, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tak sia-sia jadi. Semuanya ada manfaat-manfaat.
untuk kita semua. Okey. Itu yang pertama tadi ya. Mukmin yang sedar tentang kuasa Allah, lalu kita memohon kepada Allah. Inilah tahap keimanan, akidah kita yang kuat, yang teguh kepada Allah. Jadi bila kita sedar tentang keagungan dan kuasa Allah, bahawa Allah telah menjadikan alam ini bukan sia-sia, semuanya ada kebaikan untuk umat manusia, seterusnya mendorong kita orang yang memiliki saksian Islam ini taat kepada perintah-perintah Allah. Dia meninggalkan hawa nafsu dia, meninggalkan kepentingan-kepentingan dunia, meninggalkan kepentingan-kepentingan kerjaya dan sebagainya, semata-mata nak taat Allah. Dia sanggup tinggalkan bisnes dia ke, kerja dia ke, kerana nak menunaikan solat. Ya? Dengar panggilan azan, dia terus solat. Tinggalkan kerja dia, tinggalkan bisnes dia. Ya? Yang tengah ngega lah kan? Kerana apa? Taat seorang Muslim itu kepada perintah Allah ini merupakan satu tuntutan, satu kewajiban. Ati Allah, taatlah kamu kepada Allah. Itu nombor satu. Dan kita tengok pun dalam banyak firman Allah menyebut selepas iman ialah taat. Selepas iman itu ialah amal soleh. Ya, seperti mana ayat dalam surah Al-Asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Illa allazina amanu wa amilus solihat. Orang-orang manusia ramai yang dalam berada dalam kerugian, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Jadi maknanya setelah dia beriman, yang pertama tadi mukmin yang sedar tu ialah mukmin yang beriman. Keimanan itu mendorong dia untuk beramal, untuk taat kepada perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Itu tuntutan selepas iman. Kalau dia kata dia beriman tapi sembahyang pun tinggal, maknanya imannya tak sempurna. Ya, imannya tak sempurna. Imannya kena cek balik. Okey. Dan seterusnya. Ya, ulang balik. Jadi taat pada perintah Allah ini sebenarnya adalah satu penyerahan. Bila kita mengucap ya syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, kan? Bila kita mengucap syahadah, sebenarnya itu satu persaksian daripada kita bahawa kita ni ingin, kita akan menyerahkan diri kita, seluruh hidup kita, pemikiran kita adalah untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Bila kita mengucap syahadah. Jadi bila kita sembahyang, kita akan mengucap syahadah, itu ialah ulangan kita, janji kita, ikrar kita bahawa kita akan terus menyerahkan diri kita untuk taat pada perintah-perintah Allah dalam seluruh kehidupan kita. Kita setiap hari ulang bila kita sembahyang. Bila kita mengucap syahadah, kita pun angkat tangan kita satu ni, asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat diam-diam, bila tak salah pusing-pusing, pusing-pusing jadi lain kan. Okey, bertanggungjawab atas pimpinannya. Yang ini saya pun tak berapa faham apa sebenarnya yang dikehendaki oleh penulis ini, ya. Sebab dia dah berkaitan dengan tanggungjawab orang yang dipimpin. Maksudnya ialah keluarga, anak, isteri, ya. Sebagaimana hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun, dan kamu ni semua adalah orang yang bertanggungjawab ke atas apa yang dipimpin. Jadi penulis ni dia nak menggambarkan kepada kita, nak minta kita supaya mengambil berat ataupun kita bertanggungjawab ke atas orang yang kita pimpin, maknanya keluarga kita. Apa buruknya keluarga kita, sebenarnya kita yang bertanggungjawab. Baiknya ahli keluarga kita, kita punya sebab, kita punya usaha lah. Kita punya usaha. Buruknya pun kerana kita mungkin kita abaikan pendidikan dia, tak mengambil berat dia dari segi kasih sayang ke, tak mengambil berat dari segi pendidikan ke, di rumah ke, ataupun kita menghantar ke sekolah-sekolah yang boleh mendidik anak kita ke. Kita tak ambil berat soal itu. Kita serah aja. Kalau kau besar sendiri lah, pandai lah kau fikir, lalu tak kau fikir lah. Kita serah aja. Dia nak kawan dengan siapa pergi, akhirnya anak tu jadi rosak. Tanggungjawab siapa? Kalau berdasarkan pada hadis ini, sebenarnya tanggungjawab kita. Kita yang akan dipersoalkan. Kita yang akan ditanya nanti tentang apa yang berlaku kepada anak kita. Minta maaf yang kepada anak, ya, akan datang lah, ya. Akan datang. Bila kita membina rumah tangga, keluarga, kita sudah merancang,
Ya, ini kawan saya satu cikgu ni. Cikgu ni dah pension lah. Anaknya 3 orang perempuan. 3-3 jadi doktor. Pandai-pandai lah dia. Minta maaf lah, tuan-tuan pun ada anaknya doktor. Tapi 3-3 ni pandai. Saya tanya dia, cikgu, macam mana anaknya 3-3 sepandai-pandai ya doktor-doktor semua ni? Dia pun bagi dia punya petua dia. Orang tua-tua ni banyak petua lah kan. Dia petua dia nak ikut petua lah. Saya dengar cakap dia je. Dia kata, masa nak kahwin, malam pertama, ni kena selesa sikit lah ya. Malam pertama saya dah setting dah anak saya nak jadi apa dia. Begitulah tuan-tuan. Faham tak faham ni? Malam pertama saya dah setting anak saya nak jadi apa. Gitu kan. Dia anak dia nak jadi doktor, jadi dia tak lebih daripada tu. Macam kita kena lebih lagi lah. Kita setting anak kita memiliki akhlak yang mulia. Kita nak setting anak kita menjadi anak yang soleh solehah. Begitulah ya. Dan tambah lagi lah, nak jadi apa? Doktor ke, engineer ke, ustaz, ustazah ke sebagainya lah. Setting terus. Jangan tangguh-tangguh. Okey, seterusnya, menerima qada dan qadar. Ini berkaitan dengan rukun iman. Ya, berkaitan dengan rukun iman. Jadi rukun iman ini memang perlu ada kepada setiap muslim dan muslimah ya. Di mana dia kena menerima ketentuan-ketentuan daripada Allah. Qada itu maknanya ketentuan. Ya. Qadar ialah qada ialah yang dah berlaku, qadar itu ialah takdir Allah. Ketentuan juga maknanya. Ya. Jadi apa yang berlaku pada diri seorang diri kita kena terima. Kena terima, sabar. Jangan kita mengeluh, jangan kita marah, jangan kita rasa kesal, jangan kita rasa sedih. Sebagaimana satu hadis yang dikabarkan Nabi SAW, ajaban li amril mu'minin, fa inna kulla lahu khair. Sungguh mengagumkan. Nabi ini puji para sahabat, puji sifat-sifat orang mukmin. Sungguh heran aku dengan sifat orang-orang mukmin ini. Segala-galanya bagi mereka ni baik belaka. Baik belaka. Baik apa? Iza asabathu sarra syakara. Apabila ditimpa sesuatu kesenangan, dia bersyukur. Ya? Dapat berita senang, gembira, berjaya, naik pangkat, anaknya berjaya dalam peperiksaan, syukur. Ya? Wa iza asabathu darra sabara. Dan apabila sesuatu musibah yang buruk, bencana, kemalangan, kematian, sabara, dia sabar. Jadi dia kerana apa semua jadi macam ni? Kerana menerima qada dan qadar daripada Allah. Dia tak mengeluh, jangan marah. Kenapa lah Allah disalimnya lah ambil anak aku? Kenapa tak ambil anak orang lain? Anak orang kan nak kena juga nanti. Semua akan kena. Ya? Ramai di sini yang juga punya dah pergi. Semua dah merasai macam mana perasaan. Hari ini keluarga kita akan datang keluarga orang lain tak. Jadi kita sabar je lah. Ya? Semua orang. Kalau orang hari ini menimpa orang lain, kita kena ingat bahawa suatu hari nanti akan menimpa kita pula. Kalau kawan-kawan kita, mak ayah dia hilang, meninggal, suatu hari mak ayah kita pula akan hilang. Kalau anak orang lain hilang, meninggal, suatu hari anak kita pula. Ya? Jadi kita sabar ya? Apa yang menimpa diri kita. Dan inilah lebih baik baginya. Ya? Inilah apa yang berlaku ni ialah kerana sifat peribadi Muslim ni dia menerima qada dan qadar Allah. Ya? Okey, seterusnya. Kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan ni maksudnya apa? Yaitu bila mana seorang Muslim itu terlega atau tergelincir. Ya, kadang kita ni berbuat jahat ni kerana kita terlega. Pada masa itu iman kita menurun. Kita pun terlalai, terlega, terlupa. Jadi kita pun tergelincir. Namun sifat orang mukmin ni bila dia terlupa, tergelincir, dia akan kembali ingat. Kembali ingat, segera ingat. Jangan tangguh-tangguh, lupa lah, biarlah. Bertahun-tahun lupa ke? Lupa kejap je lah, jangan lupa lama sangat. Berminggu-minggu, berbulan-bulan. Ya? Dari kealpaannya dan seterusnya dia menyesal, meninggalkan kesalahan dan mohon ampun serta kembali kepada Tuhannya. Kerana apa? Kerana Allah ni Maha Pengampun. Wastaghfirillah innallaha ghafurur rahimah. Ya?
Beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi jangan menyesal, jangan sedih di atas dosa-dosa yang kita buat. Semua dah berlaku tu tak apalah, dah lepas. Kita buat sejarah baru pula, lembaran baru pula. Sila, depan ada kosong dek. Sila. Depan pahalanya banyak. Jadi kerana itu sifat seorang Muslim yang memiliki peribadi Islam ni, apabila dia melakukan kesalahan, dia segera kembali kepada Allah, segera mohon ampun, segera bertaubat. Dia tak tangguh-tangguh taubat ni. Jadi kerana itu kita lihat orang yang benar-benar cintakan Allah, yang benar-benar mukmin, dia akan terkawal diri dia, dia mengawal ataupun terlindung diri dia, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada tergelincir, daripada terjerumus. Ini saya cakap ni apabila tergelincir, bukan sengaja. Jadi sebenarnya orang mukmin yang memiliki peribadi Islam ini, dia akan dikawal oleh Allah, dilindungi oleh Allah, kerana dia tergolong dalam hamba-hamba yang dikasihi, maka dia selamat daripada terjebak ataupun terleka dari sehingga dia terjerumus kepada maksiat, kepada kejahatan. Inilah kelebihan yang kita nak sebagai seorang Muslim. Lebih-lebih lagi tuan-tuan dan puan sekalian, bila kita ni duduk bersama rakan-rakan yang soleh, rakan-rakan yang soleh ini dia akan sama-sama membimbing kita, menjaga kita. Kerana itu kita jangan berseorangan, duduk seorang-seorang, tak berkawan dengan orang. Kalau kita nak berkawan pun pilih kawan-kawan yang soleh. Ad-dinu al-mar'u ala dinu khalilihi falyanzur man yukhalili. Agama seseorang ni berdasarkan agama rakan dia. Falyanzur man yukhalili, maka lihatlah rakan kita siapa. Kalau kawan kita ni orang kaki surau, kaki masjid, insya-Allah kita juga akan kaki surau, kaki masjid. Kalau kawan kita ni kaki karaoke, kita pun akan join sekali. Kau bila lagi? Cubalah. Kita pun cubalah. Bila dengar ustaz tak masuk orang kau karaoke, lepas tu kita lah jadi penyanyi-penyanyi karaoke tetap. Kalau kawan kita ni suka dengar majlis-majlis ilmu seperti ini, dia ajak kita, tangannya tak pergi, tak payahlah kau pergilah seorang. Malu juga kita kan. Jadi kita pun datang. Inilah kelebihan kawan. Tapi pilihlah kawan yang soleh, soleha. Dia akan bimbing kita, bantu kita. Kawan-kawan, maksudnya kawan-kawan ini bukan seorang ya, kawan-kawan. Suasana kawan-kawan. Kalau kawan-kawan kita menutup aurat semua, kita pun akan menutup aurat juga. Tapi kalau kawan-kawan kita semua pakai seksi-seksi, kita pun seksi juga nanti jadinya. Takkanlah kita seorang bertudung, dia semua seksi. Jadi kerana itu Nabi suruh kita pilih rakan-rakan yang soleh. Ini cara kita nak kembali kepada Allah, ataupun cara kita nak selamatkan diri kita daripada terjebak ataupun tergelincir dengan perkara-perkara maksiat. Okey, seterusnya, mengharapkan keredaan Allah. Inilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saudara-saudari sekalian, inilah yang menjadi tujuan seorang Muslim. Segala yang dibuat, amal-amal dia, perbuatan-perbuatan dia, tak lain tak bukan ia nak mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan Allah terima amal kita. Kita buat ini bukan kerana manusia. Tuan-tuan dan puan datang pada malam ini bukan kerana siapa-siapa suruh, bukan kerana nak mengharapkan pujian siapa-siapa dapat naik pangkat, besok pergi kerja dapat naik pangkat. Kenapa malam tadi datang ke kuliah? Halal kok ikram ni tak ada. Saya datang ni, makam saya naik di sisi Allah, kedudukan saya ni naik di sisi Allah, kerana kita nak keredaan Allah. Allah akan berikan kita makam itu. Apa ayat dia? Allah menaikkan darjat orang yang berilmu berbanding orang tak berilmu. Allah angkatkan darjat. Ini surah Al-Mujadalah. Allah tinggikan darjat, ataupun orang yang memiliki ilmu ni darjatnya tak sama dengan orang yang tak memiliki ilmu. Sebab itu siapa yang ada pelajar pengajian sampai tahap PhD, tak sama darjatnya orang yang tak ada PhD. Begitulah ini galakan supaya ada PhD lah. Sama saya pun tak ada PhD. Okey, jadi sebagaimana hadis Nabi SAW ni, cuba kita tengok ya. Ini saya tak jumpa tu punya yang Arabik ni, jadi saya guna bahasa Melayu je. Barang siapa yang mencari keredaan Allah dengan keberkahan manusia, Allah akan mencukupkan baginya, daripada memerlukan bantuan manusia.
Jadi kalau kita dapat redha Allah, cukuplah sebenarnya. Inilah yang paling mahal, cukup segala-galanya insya-Allah. Walaupun orang tak suka kita, walaupun orang benci kita. Ya. Contohnya apa? Kita nak redha Allah tapi orang tak suka. Contohnya apa? Bagi satu contoh. Bagi contoh. Kita dapat redha Allah tapi orang tak suka. Contohnya apa? Terus dek. Contoh. Tak ada contoh. Sila. Kita dapat redha Allah, Allah suka kita, tapi manusia tak suka. Contohnya apa? Contoh. Berdakwah. Boleh juga lah, ya. Berdakwah ni bukan orang semua suka kan. Ya, apalah menyebut lah ustaz ni, tak ada benda lain nak saya cakap ceramah agama, menyapa aku. Ni orang tak suka, tapi Allah suka. Ya. Begitu juga setengah-setengah orang menutup aurat, mungkin bagi seorang tak suka sebab tak lawa lah, tak seksi lah, tak cantik lah. Tetapi di sisi Allah, Allah suka, Allah redha. Jadi kita nak redha Allah, nak redha manusia. Ya, nak redha Allah. Orang yang dapat redha Allah ni akan mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah, dinaikkan darjat kerana semakin hampir, semakin dekat dengan Allah. Dan orang yang dekat dengan Allah ni memang di hari akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, orang yang jauh dengan Allah, Allah tak nak palingkan wajah dia kepada orang-orang seperti itu. Palingkan terus, tak nak tengok pun. Tapi kalau orang yang dekat dengan Allah ni, Allah sangat sayang, Rahman Rahimnya itu ada kat situ. Sebab itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Rahman ni sifat rahman Allah ni, kasih sayang Allah ni kepada semua manusia. Tapi Rahim hanya untuk orang-orang Islam, hanya untuk orang-orang beriman. Ya, yang memberikan hidayahnya di dunia dan memberikan balasan syurga nanti di akhirat. Termasuklah melimpahkan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya nanti di akhirat dengan melepaskan kita daripada azab api neraka dan dimasukkan kita dalam syurga. Kita ambil lagi. Dan seterusnya, barang siapa yang mencari redha manusia pula dengan kemurkaan Allah, maka Allah menyerahkannya kepada manusia. Terpulang pada kau lah. Manusia suka kau. Contohnya kita masuk tempat kelab malam lah, ya. Kelab malam, redha manusia, siapa masuk tu mesti pakai ketat-ketat, pakai kain pendek-pendek. Tiba-tiba masuk, tapi ini bukan yang Islamik lah, ya. Manusia orang suka, tetapi Allah tak suka. Allah tak suka, ya. Allah murka. Jadi nak mana? Allah kata Allah menyerahkannya kepada manusia. Tak dapat apa-apa lah. Maksudnya tak dapat apa-apa. Manusia boleh bagi apa? Manusia kan datangnya, bagus kau, itu ia dapat. Paling tinggi pun, nanti kau masuk pejabat, besok aku naikkan pangkat. Itu ialah paling tinggi pun. Tetapi darjat di sisi Allah semakin rendah dan mendapat kemurkaan dan seterusnya mendapat balasan azab daripada Allah Ta'ala. Ini yang kita nak elakkan. Baik, seterusnya. Okey. Seterusnya, orang-orang yang pribadi Muslim ni, dia seorang yang menyempurnakan perkara-perkara fardu dan juga menambahkan dengan amalan-amalan sunat. Jadi perkara yang fardu ni, mendirikan solat 5 waktu. Dan orang yang memiliki pribadi Muslim ini, dia akan mendirikan solat pada waktunya, tepat pada waktunya. Dengan azan kumandang dia terus tak berlengah, ataupun paling kurang pun dia tak meninggalkan sembahyang 5 waktu. Kerana solat itu adalah tiang agama. Inna solata Inna solata tiang agama apa? As-solat imanuddin. Sembahyang itu ialah tiang agama. Wa man aqamaha aqamaddin, wa man tarakha hadamaddin, ya. Sembahyang itu adalah tiang agama. Jadi kerana itu seorang pribadi Muslim, perkara yang asas, yang paling penting, yang fardu, sembahyang 5 waktu mesti ditunaikan dengan sempurna, ya. Bukannya celup-celup lah, tinggal-tinggal. Dan bila dia sembahyang pula, ya, bila dia sembahyang bukanlah sembahyang yang hanya sekadar berdiri saja, sedangkan fikirannya menerawang ke tempat lain, tak khusyuk, tak ingat Allah, tak membayangkan dia sedang berhadapan dengan Allah. Ihsan, itu panggil ihsan, ya.
Yang itu bukan sifat seorang mukmin, bukan seorang sifat pribadi muslim. Dan kita kena tahu bahwa solat 5 waktu itu merupakan amal yang paling baik. Sebab itu dalam satu hadis Nabi, seorang sahabat pernah bertanya, aku bertanya kepada Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Bagi dia bersabda, solat pada waktunya. Jadi solat pada waktunya inilah amal yang paling utama sekali. Begitu juga solat ini menghapuskan daripada dosa. Ya, banyak sebenarnya hadis-hadis yang dinyatakan kat sini. Solat itu boleh menghapuskan dosa. Antaranya inilah riwayat daripada Utsman bin Affan yang berkata, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tiba baginya waktu solat lalu ia berwuduk dengan baik, khusyuk dan rukuk, kecuali menjadi penghapus bagi dosa-dosa sebelumnya. Ya, selagi mana dia tak buat dosa besar, hapus. Setengah sembahyang waktu ini dosa kita terhapus. Dan dalam sebuah hadis Nabi membayangkan, kata kalau di luar rumah kamu ni ada sungai dan kamu mandi 1 hari 5 kali, bersih atau tidak? Para sahabat menjawab dengan segera, bersih ya Rasulullah. Maka begitulah perumpamaan sembahyang waktu akan menghapuskan segala kekotoran-kotoran dosa-dosa kita yang lampau, yang lalu. Jadi kerana itu tuan-tuan ya, sembahyang ini memang ya boleh menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ya, bukan kita sembahyang bertambah lagi dosa kita, tidak. Seterusnya, menghadiri solat berjamaah di masjid. Yang ini untuk lelaki. Yang istri suruh abang-abang pergi. Kalau abang tak pergi, bagi tazkirah sikit. Ya. Seorang muslim akan berusaha sedaya upaya untuk menaikkan solat berjamaah di masjid, kerana ganjarannya sangat besar. Seperti mana hadis Nabi dia 27 kali ganda. Jadi bayangkan ya, baru-baru ni gembar kampung Majidi jumpa emas kan, semua orang berbusu-busu pergi, nak dapat emas banyak ni, boleh jadi kaya kan. Tetapi yang sembahyang berjemaah 27 kali ganda ni tak ramai pula yang pergi, tak ramai pula. Sedangkan 27 kali ganda ni lebih banyak daripada sembahyang berseorangan ataupun sembahyang di rumah, tetapi tak ramai yang nak merebutkannya ya. Dan Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang rajin melaksanakan solat berjamaah dengan syurga. Allah berikan syurga kepada orang yang setiap kali sembahyang dia pergi ke masjid. Contohnya dari hadis Nabi ini, barang siapa yang pergi ke masjid di pagi hari atau di petang hari, maka Allah menyiapkan baginya makanan di syurga. Makanannya disiapkan dah, standby ke sana. Tunggu kita masuk ke Yesus. Masuk sedap makanan kita makan. Cuma bezanya di syurga ni berbeza dengan makanan di dunia. Makanan di dunia ni memang sedap-sedap, kita makan sedap-sedap kan. Sedapnya kita, berapa pinggan kita boleh banyak makan? Lagi-lagi orang perempuan, sepinggannya cukup lah, jaga badan kan. Laki tak boleh kan, 2-3 pinggan pun dia boleh, sebab dia tak penting jaga badan. Dia laki lah ya. Jadi di syurga tidak. Di syurga ni sedapnya suapan yang pertama